Hai, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Komimin, ketua daripada kumpulan 29. Terdapat beberapa pengajaran yang boleh saya memberitahu ialah sebagai seorang ketua yang bertanggungjawab dan adil, saya mengarahkan kumpulan saya berkasih sayang sesama lain melalui cabaran semasa menyelesaikan tugasan ini. Nasib baik kumpulan saya bertanggungjawab dan bersikap sopan dalam menjalankan tugasan ini. Selain itu, saya juga mendapati beberapa kajian terhadap rumah tradisi di Malaysia. Untuk melanjutkan kajian terhadap rumah tradisi di Malaysia, saya mengetahui jenis-jenis rumah tradisi daripada kedua-dua etnik, iaitu Cina dan Melayu. Saya juga memperolehi budaya daripada Cina dan Melayu, seperti cara yang betul untuk mendirikan rumahnya, siapa tinggal dengan siapa, dan manakah mereka mendirikan rumahnya. Kesimpulannya, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Puan Fatilah, kumpulan 29, dan orang-orang yang mendorong saya untuk mengetuai kumpulan terhadap arah yang berjaya. Terima kasih. Berdasarkan pengajaran saya faham bahawa budaya yang berbeza dapat meluahkan ciri-ciri seni budaya yang berlainan yang boleh dikatakan unik. Sebagai contoh, reka bentuk rumah orang Melayu di Negeri Sembilan melambangkan keunikan masyarakat dalam Negeri Sembilan. Model rumah Melayu Negeri Sembilan berusia 96 tahun dan terletak di atas tanah tinggi persimpangan Jalan Tasik dan Jalan Duman. Selain itu, ia mempunyai reka bentuk adat Minggu Kabu. Rumah Melayu di Negeri Sembilan mempunyai bumbung yang panjang dan lentik dengan kedua-dua hujung bumbungnya. Seterusnya, rumah serambi merupakan ruang yang besar untuk menerima tetamu dan dinding juga mempunyai ukiran-ukiran yang menarik. Kini, rumah Melayu negeri masih berdiri tengah dan dipamerkan di Taman Seni Negara Sembilan sebagai bangunan sejarah yang penting untuk tatapan generasi baru di Malaysia. Sifat-sifat rumah tradisional kaum Cina di Malaysia ialah rumahnya dibentuk tinggi dan bumbung dibentuk secara melengkung. Kampung Cina membina kampungnya di tepi sungai yang subur atau di sebelah sungai yang panjang. Selepas milenium tahun berlalu, pasir-pasir yang dibawa bersama air yang dialirkan oleh sungai telah berkumpul dan membentuk pasir yang subur dan menyebabkan penduduk di kampung bergantung kepada pasir tersebut. Bagaimana sekalipun di dataran yang rendah atau tinggi, rumah kampung Cina tidak banyak berbeza berbanding dengan rumah orang Melayu dan orang asing. Penghuni yang tinggal di rumah panjang menggunakan ruang di bawah rumah untuk menyimpan barang atau memelihara haiwan. Selamat pagi, hari ini saya akan menjelaskan tentang rumah tradisional di Malaysia. Topik yang kita pilih ialah rumah tradisional Melayu dan rumah tradisional Cina. Berdasarkan penyelidikan saya, rumah Melayu tradisional merupakan suatu aset yang berharga kerana sifat kreatif yang ada pada masyarakat Melayu. Pada zaman dahulu, kebanyakan rumah orang Melayu dibina di kawasan perkampungan. Ini kerana mereka bekerja sebagai petani atau nelayan. Antara satu rumah Melayu ialah rumah panjang. Rumah panjang mengandungi satu siri rumah yang bersambungan. Ini boleh mengandungi beberapa keluarga menetap di dalamnya. Bilangannya tidak tetap, mungkin 7, 10 atau 50. Semua penghuni berkongsi semua yang ada dalam rumah panjang. Manakala untuk orang Cina, sesetengah rumah tradisional orang Cina terdiri di bungalow. Sebagai contoh di Pulau Pinang, terdapat kira-kira 20 jeti tradisional yang mendapat namanya daripada nama keluarga generasi awal.
Setiap jeti terdiri daripada rumah berturut-turut di atas tiang. Antara jeti yang paling terkenal ialah jeti Ju, yang merupakan jeti terbesar dan dikenali ramai. Jeti Ju menjadi tumpuan pelancong memandangkan keadaannya yang tidak banyak berubah dan menyimpan banyak sejarah awal orang Cina dari aspek budaya dan komuniti penghuninya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rumah tradisional di Malaysia. Topik yang kita pilih ialah rumah tradisional orang Melayu dan rumah tradisional Cina. Berdasarkan penyelidikan saya, rumah tradisional Melayu mengadakan beberapa jenis seperti rumah Melaka, rumah panjang dan rumah limas. Rumah Melayu tradisional merupakan suatu aset yang berharga kerana sifat kreatif. Mereka membinakan rumah Melayu dengan mengaitkan ragam bentuk seni bina dengan faktor alam sekitar. Sebagai contoh, halaman rumah dipenuhi dengan tanaman seperti pokok kelapa, pokok kunci dan pokok serai, serta beberapa jenis tanaman yang lain yang memberi sumber makanan kepada penghuni. Manakala ruang dalaman rumah dipisahkan dengan beberapa bahagian mengikut keperluan dan kegunaannya, serta menguliberatkan agama dalam susun atau ruang tersebut seperti rumah ibu, tempat melayan tetamu lelaki dan ruang tengah untuk tetamu perempuan. Antara salah satu rumah tradisional orang Cina adalah rumah kedai, kerana kebanyakan daripada mereka adalah usahawan dan mereka akan tinggal di atas rumah kedai. Bentuk rumah kedai adalah rumah yang bertingkat di mana aras bawah adalah untuk membuat perniagaan seperti kedai runcit, kopitiam, kedai basikal dan sebagainya. Manakala aras atas merupakan kediaman untuk penghuni beristirahat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amri. Budaya dan adat resam memainkan peranan yang besar dalam bentuk seni bina rumah Melayu. Misalnya, kehadiran Islam telah mempengaruhi orientasi bangunan mengarah ke kiblat. Definisi ruang juga diatur dan diubah aras mengikut kegunaan adat resam bertandang keduri dan aktiviti keluarga. Unsur sufisme dalam seni bina rumah Melayu, contohnya rumah limas, adalah sebagai satu perumpamaan kubur supaya sentiasa mengingati kematian. Dengan itu, manusia akan menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan mengamalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT. Konsep ini dapat dilihat dalam rumah limas yang mempunyai petunjuk langit pada bahagian hujung kiri dan kanan bumbung dan membentuk batu nisan. Unsur ini juga sebagai perlembagaan bahawa manusia mendapat cahaya dari langit. Anak tangga rumah Melayu tradisional sengaja dibina dengan bilangan ganjil kerana bilangan genap menunjukkan kesempurnaan dan ia hanya memiliki Allah SWT. Hal ini demikian juga sama dengan seni bina rumah limas. Bilangan ganjil menunjukkan manusia sebagai hambanya yang lemah dan tidak sempurna. Biasanya masyarakat Melayu tradisional mengambil bilangan 3, 5, 7 dan 9 anak tangga. Angka 7 sering dikaitkan dengan pengertian 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 hari dan sebagainya. Hal ini demikian menjelaskan bahawa masyarakat Melayu tradisional sering mendapatkan isi kandungan Al-Quran dalam seni bina rumah mereka. Pada bahagian tebal layar, masyarakat Melayu Johor menggabungkan corak bulan atau matahari naik. Namun begitu, mereka juga menggunakan unsur flora. Ukuran susu bayung membuktikan bahawa corak yang digunakan oleh masyarakat Melayu dikaitkan dengan etika nilai kepercayaan kepada Tuhan Yang Esa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Imran dan hari ini saya akan membentangkan tentang ilmu Feng Shui. Rumah Feng Shui adalah sebuah rumah yang didesain berdasarkan ilmu yang ada di dalam kepercayaan Feng Shui. Feng Shui itu sendiri adalah sebuah ilmu Tiongkok tentang keseimbangan antara manusia dengan alam, iaitu bumi dan alam semesta. Keseimbangan tersebut didapat dengan menyerap ki positif. Ada beberapa aspek yang membuat sebuah desain rumah yang baik menurut Feng Shui. Di antaranya adalah penempatan ruangan yang tepat dan baik menurut ilmu Feng Shui.
Rumah harus mendapat cahaya yang cukup. Keamanan lingkungan di sekitar rumah juga harus diperhatikan. Harus mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Buatlah rumah senyuman mungkin. Pilih warna yang baik dan juga bentuk rumah. Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya menjadikan rumah itu baik ditempati secara ilmu pengetahuan. Lalu setelah itu boleh meminta bantuan seorang pakar Feng Shui untuk mencari lokasi yang mempunyai key atau yang baik dengan bantuan Liupan dan yang lain. Nama saya Lim Zien. Saya akan memberi sedikit maklumat tambahan tentang rumah Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya ataupun peranakan Cina berkongsi beberapa ciri dengan orang Melayu dan Cina dalam pembinaan rumah. Rumah mereka dibina di rumah kedai seperti orang Cina. Dan mereka menghiaskan rumah dengan menggunakan jubin seramik yang berwarna-warni seperti orang Melayu. Untuk maklumat anda, Baba dan Nyonya ialah sebuah komuniti yang dihasilkan oleh perkahwinan antara orang Cina dan orang Melayu bukan Islam. Dan mereka dapat hidup dengan harmoni walaupun kaumnya berbeza. Mereka adalah contoh terbaik untuk menunjuk bahawa kita semua dapat menerima dan saling menghormati budaya yang lain.